Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Budget 2026 dibentang oleh Anwar Ibrahim. Rakyat mahukan 3 perkara utama. Yang pertama, daripada penjawat awam. Mereka mahu Anwar Ibrahim umumkan bonus 2 bulan gaji ataupun bonus sebanyak sekurang-kurangnya RM5.000. Kalau ini dapat, saya rasa bukan sekadar walanon, tapi walaun akan turut serta, turut gembira dan akan turut menyokong Anwar Ibrahim. Saya rasa tiada masalah untuk Anwar Ibrahim memberikan bonus sebanyak 2 bulan gaji ini. Kalau ini diberi, ia sangat sesuai kerana sekarang penjawat awam bekerja luar biasa. Imbuhan yang pastinya akan menggembirakan ramai orang. Dan saya yakin walaun yang ada di luar sana juga akan sama-sama gembira. Walaupun mungkin mereka akan memaki Hamun, macam juga dorang maki Hamun dulu, dapat RM100 mulanya maki Hamun. Tapi akhirnya paling panjang barisan, turut berbaris untuk dapat gunakan juga RM100 itu. Kalau diberi 2 bulan gaji penjawat awam, walaun akan kena checkmate, walaupun akan kena checkmate dan hilang mulut, tidak boleh cakap apa-apa lagi. Saya gembiralah kalau betul-betul Anwar Ibrahim boleh beri penjawat awam bonus sebanyak 2 bulan gaji. Selain itu, kalau Anwar Ibrahim dapat memberikan bantuan kenaikan harga untuk harga padi, getah dan kelapa sawit. Kalau harga kelapa sawit, getah dan padi dapat dinaikkan, tentu ini juga akan dapat menggembirakan ramai rakyat Malaysia, khususnya para petani. Kalau ini boleh dibuat, selain daripada menambahkan pendapatan rakyat, ia juga akan menghapuskan kemiskinan di Malaysia. Dan sudah tentu, apabila kemiskinan di Malaysia dapat dihapuskan, ini akan menjadi senjata rahsia kepada Anwar Ibrahim untuk mendapatkan sokongan terus daripada rakyat Malaysia. Bagaimana pula dengan pendapat anda semua? Saudara-saudara sekalian, satu perkara lagi yang dikehendaki oleh rakyat Malaysia ialah undang-undang berkaitan dengan anti rasuah ataupun pendanaan politik. Sekarang ini pendanaan politik sangat terbuka. Kita tidak tahu mana satu rasuah, mana satu pendanaan politik. Biasalah penduduk rakyat Malaysia ini sudah ada budaya yang meminta daripada wakil rakyat atau YB, sama ada ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen. Mereka ingat ahli parlimen itu ialah mesin uang bank. Balik-balik minta uang daripada YB, padahal YB pun makan gaji juga. Itu sebabnya pendanaan politik kena disegerakan supaya ada garis panduan yang jelas untuk kita semua tahu. Kesimpulannya petang ini kita tunggu pengumuman daripada Anwar Ibrahim, tapi yang dinantikan ialah bonus 2 bulan gaji dan juga harga getah, padi dan kelapa sawit dinaikkan segera. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini belanjawan negara akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang menjadi tanda tanya dan penantian ramai pihak di luar sini, terutamanya para netizen, ialah apakah bentuk pengumuman yang akan menarik perhatian rakyat. Yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat ialah khususnya bagi para penjawat awam, ramai yang menantikan. Mereka kata, kami mahu menikmati kali ini belanjawan yang betul-betul sangat bahagia. Kata penjawat awam, mereka mahukan kalaulah boleh, mereka mahu mendapatkan bonus 2 bulan gaji. Mereka nyatakan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tolonglah Anwar, beri kami bonus 2 bulan gaji. Hal ini kerana kata mereka, sekarang ini terlalu banyak penjimatan negara yang telah berlaku. Selain daripada itu, hasil negara juga dikatakan telah meningkat dengan luar biasa. Jadi, kata netizen, apa salahnya kalau menjelang pilihan raya negeri Sabah ini, kata mereka, Anwar Ibrahim memberikan bantuan ataupun memberikan bonus 2 bulan gaji kepada penjawat awam.
Kalau ini benar-benar berlaku, ramai yang menjangkakan Anwar Ibrahim boleh menawan hati dan pikiran rakyat di Sabah dan boleh membantu kemenangan kepada Pakatan Harapan dan juga gabungannya di Sabah. Sejauh mana Anwar Ibrahim akan memberikan bantuan bonus 2 bulan gaji itu, kita nantilah, dia akan umumkan tidak lama lagi. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda. Apa pula komen Anda semua? Kamu rasa Anwar akan bagi 2 bulan gaji kah? Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Aduh, apalagi yang berlaku terhadap Sanusi ini? Ini pendedahan menarik. LRI Sungai Limau kini terbengkalai. Akmal kritik Sanusi. Kata beliau, kalau saya jadi dia, saya malu, kata beliau. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Akmal Nasir, mengkritik Kerajaan Negeri Kedah pimpinan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berhubung kegagalan menyiapkan 2 projek loji rawatan air LRA di negeri itu, termasuk projek LRA Sungai Limau yang kini diisytiharkan terbengkalai. Aduh, apalah jadi dengan pemimpinan ini, kata netizen. Menurut Akmal lagi, walaupun projek berkenaan bukan di bawah tanggungjawab kementeriannya, namun beliau pula yang terpaksa menjawab di Dewan Rakyat apabila dikategorikan sebagai projek bermasalah. Padahal projek ini tidak dilaksanakan langsung oleh Petra, agensi bawah kementerian. Kerajaan Persekutuan hanya beri dana melalui geran, kata beliau. Macam buat assignment. Orang dari kelas lain tak siap, tapi saya pula kena panggil menjawab. Katanya selepas menggulung laporan LKAN hari ini. Beliau berkata kontraktor bagi projek LRA Sungai Limau kini telah ditamatkan selepas projek itu terbengkalai tanpa kemajuan ketara. Bila audit tegur, bersepah masalah dekat bawah ini. Takkan saya nak biarkan Kedah dekat dia, Sanusi, sorang-sorang, katanya. Saya rasa dia tak mampu nak selesaikan sekarang ini, katanya dalam video pendek yang dimuat naik di media sosial. Sekian sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum, dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita kuat, bijaksana dan seimbang, kerana imun badan kita dididik oleh terapi imun transfer factor for life ini, maka kita jadi sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang menghapuskan semua penyakit akar penyakit itu. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya. Ini jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, menurut Akmal lagi, beliau berkata, sebelum ini sengaja tidak turun ke Kedah bagi memberi ruang kepada kerajaan negeri menyelesaikan kerja di lapangan, namun terpaksa turun semula selepas mendapati projek berkenaan masih gagal disiapkan. Kata beliau, bila saya tengok tak nampak projek LRA ini on track, akhirnya saya lipat lengan baju dan turun sendiri ke tapak. Tapi bila saya turun, saya pula dituduh sibuk. Kononnya tiada dalam carta kerja. Yang menjawab perbahasan LKAN tentang projek ini saya, katanya. Prestasi projek terjejas sebab LRA ini. Kementerian kami. Tapi yang penting, rakyat Kedah yang merana sebab tak dapat air bersih. Kalau saya jadi dia, saya malu, tegasnya lagi. Akmal turut memberi amaran bahawa selepas ini kementeriannya akan meneliti pula projek LRA di negeri lain, termasuk Kelantan, agar kegagalan seperti di Kedah tidak berulang. Berapa banyak pihak yang sudah disusahkan oleh projek LRA jadi terbengkalai. Kalau saya jadi Sanusi, saya malu, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Ini maklumat terkini berkaitan dengan kes kampung Sungai Baru yang ramai orang tak tahu, media tak beritahu dan paling penting sekali, Rafida Ibrahim dan Ratu Naga tak pernah beritahu. Baiklah, Menteri di wilayah Persekutuan menyatakan bahawa kerajaan tidak pernah terlibat pemilihan pemaju kampung Sungai Baru. Jadi lepas ini kalau ada lagi fitnah menular di sana-sini yang mengatakan bahawa kononnya kerajaan ada hubung kait dengan pemaju, ada keuntungan dengan pemaju, kau tim dengan pemaju dan sebagainya, semua itu adalah fitnah semata-mata dan tidak perlu dipercayai oleh mana-mana netizen di seluruh Malaysia. Saudara-saudara sekalian, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa menegaskan kerajaan tidak pernah terlibat atau campur tangan dalam pemilihan pemaju untuk pembangunan kampung Sungai Baru. Beliau berkata, dakwaan segelintir pihak termasuklah beberapa wakil rakyat yang membuat tuduhan tersebut adalah tidak berasas. Ingat saudara, maklumat ini disampaikan di Parlimen. Jadi makna kata, maklumat ini adalah sahih dan tidak ada pembohongan. Di Parlimen tidak boleh bohong. Kalau berlaku pembohongan atau berlaku sesuatu yang mengelirukan, mereka akan dihukum. Jadi, kita kena percaya apa yang menteri ini cakap kerana ia ditulis dalam Hansard. Menurutnya, pemilikan atau pemilihan pemaju telah dibuat sendiri oleh penduduk yang mahukan pembangunan semula kawasan mereka. Maknanya, betullah apa yang dinyatakan oleh Persatuan Penduduk yang sebelum ini mendedahkan, pemaju yang datang di Kampung Sungai Baru bukan dipilih oleh kerajaan tetapi atas inisiatif mereka sendiri. Malah, pada tahun 2010 lagi mereka telah menubuhkan satu persatuan iaitu Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah Kampung Sungai Baru sebagai usaha untuk menggerakkan pembangunan kediaman mereka. Untuk makluman, penduduklah yang sebenarnya bersetuju sendiri mencari, memilih dan melantik pemaju yang mereka inginkan tanpa ada campur tangan daripada kerajaan, kata beliau lagi. Penduduk yang bersetuju untuk membangunkan semula Kampung Sungai Baru telah menubuhkan sebuah persatuan pada tahun 2010, kata beliau. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila terapi imun ini bekerja, membimbing, menguatkan dan menyeimbangkan serta menjadikan imun badan kita bijaksana, maka imun badan kita itu menjadi kuat, seimbang dan bijaksana, maka itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah hapuskan semua akar penyakit itu, kita sembuh daripada penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, menurut menteri ini lagi, persatuan ini dinamakan sebagai Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah Kampung Sungai Baru sebagai usaha untuk menggerakkan pembangunan semula kawasan tersebut yang melibatkan 328 unit hartanah iaitu 264 unit flat dan 64 lagi unit teres, katanya di Dewan Rakyat. Sebelum ini, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru mengesahkan bahawa pihak kerajaan tidak campur tangan dari awal projek dilaksanakan. Menurutnya, projek ini merupakan inisiatif kerjasama swasta di antara pemilik lot teres dan unit flat PKNS Sungai Baru dengan pihak pemaju. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.